Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia dan juga izin Allah Subhanahu wa taala, kita jumpa lagi hari ini dalam sesi Usrah Ali yang kembali rancak beberapa minggu ataupun beberapa bulan terakhir ni. Semalam kita tak dapat teruskan majlis sebab jalan masuk ke kawasan ni banyak yang tutup, banjir dan sebagainya. Kita dapat ganti hari ni majlis diteruskan. Mudah-mudahan kita dapatlah mendapat sedikit sebanyak ilmu dan juga mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kefahaman yang sahih sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mula majlis pada hari ini, saya nak ingatkan sekali lagi, beberapa kuliah lepas juga saya ingatkan, supaya kita sama-sama sentiasa berdoa dan juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membantu orang-orang yang sedang ditindas di Gaza terutamanya, dan juga mujahidin yang berjuang mempertahankan agama Allah dan juga mempertahankan kampung halaman mereka. Jadi kita teruskan sentiasa berdoa untuk mujahidin dan juga mustada'afin, orang yang berperang mempertahankan agama Allah dan juga orang yang sedang ditindas. Teruskan. Ini antara doa yang paling mudah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan doa yang paling mudah dan straightforward, sangat jelas yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa-doa baginda. Daripada awal ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan menjadi rasul, Nabi berdepan dengan tekanan dan juga ancaman daripada awal lagi. Ketika tak ada orang ikut Nabi SAW, masa tu Nabi berdepan dengan tekanan. Nabi dihina, Nabi dibaling dengan najis, orang-orang Islam disiksa pada ketika itu, dan cabaran yang sama berterusan sampailah ketika Nabi SAW telah berhijrah ke Madinah. Sampailah pembukaan kota Mekah, dan lepas tu apabila umat Islam ada berlaku pertembungan dengan Rom, itulah kehidupan Nabi SAW sepanjang hayat baginda. Daripada detik Nabi SAW dilantik menjadi Rasul, sampailah Nabi SAW meninggal dunia, sampailah Nabi wafat, kehidupan Nabi SAW selain daripada mengajarkan agama Allah, selain daripada berdakwah, adalah berdepan dengan musuh-musuh agama Allah. Ini sunnatullah. Tak boleh ada nanti orang kata, kalau kita ni berada di jalan yang betul, kalau kita ajak agama yang betul, tak ada siapa akan lawan dengan kita. Ini semua cakap-cakap kosong, cakap-cakap mengarut. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah tunjukkan tidak ada orang yang lebih bagus di dalam dakwah lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada siapa lagi bagus daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara para rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang akan datang dengan pengikut yang paling ramai di hari kiamat nanti, paling ramai mengatasi kesemua nabi-nabi yang lain. Tak ada siapa dah yang lagi hebat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang boleh kata uslub dakwah dia bagus, siapa pun tak marah dekat dia. Uslub dakwah dia berkesan. Bukan Islam tak ada tentangan pun, tak rasa kecil hati pun, itu mengarut. Dakwah ni ataupun mengajar ke agama Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak menerima tekanan, ini mengarut. Bukan suruh pergi bergaduh dengan orang, bukan suruh bergaduh, tetapi telah menjadi sunnatullah. Apabila seseorang bangun menegakkan agama Allah, memperjuangkan agama Allah, mengajar kepada agama Allah, dia mesti ditentang. Mesti, tak boleh tidak, dia akan ditentang. Dan ini bukan sahaja sunnah Nabi SAW, dia berlaku kepada semua nabi-nabi yang terdahulu. Nabi tak suruh kita doa bagi jumpa musuh, berdepan dengan musuh, tak, bukan begitu. Tetapi nama kata bawa agama Allah akan ada tentangan. Jadi ucapan-ucapan yang kata salah mereka ni, kalau mereka betul, tak ada siapa akan lawan dengan mereka, tak ada siapa akan tentang mereka, ini mengarut, tak masuk akal.
Sebab itulah kata Nabi SAW, la tatamannau liqa'al adu. Jangan kamu berharap supaya kamu berjumpa dengan musuh. Jangan duk harap jumpa dengan musuh. Jangan doa jumpa dengan musuh. Wa idza laqitumuhum fasbutu. Tetapi apabila kamu bertemu dengan musuh, hendaklah kamu berdiri teguh, jangan patah balik. Jangan doa bagi berjumpa dengan musuh, tak. Tapi the moment kamu berjumpa dengan musuh, berdiri teguh, pertahankan diri kamu, jangan patah balik. Wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Ketahuilah sesungguhnya syurga itu berada di bawah naungan pedang. Tak ada jalan mudah untuk agama. Ini kata Nabi SAW. Maka dengan itu, sekurang-kurangnya apa yang kita boleh buat adalah selain daripada bersangka baik, doa kepada para mujahidin dan mustadhafin. Kadang-kadang fitnah yang orang sebarkan ni, fitnah yang orang biasa pun tak buat. Tuan-tuan, mujahidin ni kebanyakan depa waktu malam depa solat, waktu siang depa perang. Itu hidup mereka. Bukan macam kita waktu malam kita sembang ke apa kan. Waktu siang kita macam Haji Rahman sebut tadi, kita pergi mancing, kita naik basikal, kita naik motor, kita macam-macam kita buat. Itu kita. Kita duduk waktu kumpulan, kalau perempuan lalu kita berhenti sembang, kita ada orang lalu. Itu kita. Tapi mujahidin, malam mereka diisi dengan solat, siang mereka diisi dengan perang. Ingat kelompok macam nak pergi rogol orang suka-suka hati ke? Benda ni otak tak masuk akal. Kalau cerita pasal orang biasa macam kita ni, mungkin tak buat tu, tapi mungkin. Tapi mujahidin kalau pergi cerita, potong kepala 40 budak, rogol perempuan-perempuan, bukan orang sebegitu untuk buat jenayah macam tu. Tapi malangnya orang Islam yang percaya agak. Orang Islam yang kononnya adil, tak, kita berlaku adil. Dua-dua buat salah. Yang ni pun buat salah, yang tu pun buat salah. Buat salah apa? Satu cerita yang lain, ada yang cerita lain tu apa? Ini pun dia boleh percaya. Mujahidin pasti pergi rogol orang. Ini bukan kelompok yang rogol orang. Tak, bukan tu. Jadi sekurang-kurangnya doakan untuk mereka. Dan antara doa yang paling mudah Nabi SAW ajar, doa yang paling mudah, tak ada dah bahasa bunga-bunga, tak ada dah susun apa pun, straight forward. Satu doa aja. Allahumma alaika bihim. 3 patah perkataannya. Doa kepada musuh Allah, ini doa yang paling mudah yang Nabi ajak. Itu je 3 patah perkataan je. Dan tuan-tuan, doa yang sama ni Nabi SAW ucap daripada ketika Nabi awal-awal menerima ancaman Quraisy, sampailah Nabi SAW di Madinah, sampailah ketika Nabi baca doa kunut, doa yang sama aja. Pada peringkat awal, apabila Quraisy depa baling najis atas kepala Nabi SAW dan sebagainya, kita dah cerita dah kisah ni dalam kuliah sirah yang awal. Nabi pergi berdiri di hadapan mereka. Nabi kata, Allahumma alaika bi Quraisy. Allahumma alaika bi Quraisy. Allahumma alaika bi Quraisy. Allahumma alaika bi Amr bin Hisham. Allahumma alaika bi Utbah bin Utbah bin Rabi'ah. Allahumma alaika bi Shaybah bin ibn Rabi'ah. Allahumma alaika bil Walid ibn Utbah. Allahumma alaika bi Uqbah ibn Abi Mu'id, dan nama-nama yang Nabi SAW sebutkan. Itu sahaja doa dia, mudah aja. Ya Allah, ambillah. Alaika bi ni artinya hancurkanlah. Ya Allah, hancurkanlah Quraisy, hancurkanlah Quraisy, hancurkanlah Quraisy. Hancurkanlah Utbah bin Rabi'ah, Shaybah bin Rabi'ah, Amr bin Hisham, dan juga nama-nama yang Nabi SAW sebutkan. Itu yang Nabi sebut. Mudah. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, sekurang-kurangnya kalau tak hafal banyak perkataan, perbanyakkan doa-doa ini. Sebut nama musuh-musuh Islam ni, sebut nama. Sebagaimana Nabi SAW sebut nama mereka. Abu Jahal Nabi sebut, Amr bin Hisham, Abu Jahal Nabi sebut nama dia. Awal-awal sekali Nabi sebut, ya Allah, hancurkan dia. Jadi sebut nama. Tak ada masalah, boleh doakan mereka. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, aku melihat pada hari peperangan Badar, semua nama yang Nabi SAW sebut ni Allah hancurkan mereka, mati ditanam dalam lubang di dalam Badar. Ketika perang Badar. Jadi ini sekurang-kurangnya apa yang kita boleh buat, doa. Allahumma alaika bihim, Allahumma alaika bi Sahyuni. Allah hancurkan mereka. Tak kira orang tanya pula, kalau nak suruh hancur siapa ni? Kat negara tu ada orang baik, ada orang tak baik. Dia duk fikir nak doa macam mana? Kalau nak doa negara tu, sekali orang baik pula kena sekali. Kalau nak doa bangsa tu, ada orang baik dalam bangsa tu. Kalau nak doa penganut agama tu, ada orang baik
dalam penganut agama tu nak doa macam mana? Kita kalau bodoh, kita jangan ingat Allah Ta'ala tak kerti nak makbulkan doa kita macam mana. Jangan ingat, sekali Allah tak faham apa aku nak minta ni. Dia jangan ingat macam tu. Yang bodoh tu kita. Apabila Nabi SAW kata, Ya Allah alaika bi Quraisy, Nabi tahu dia pun Quraisy. Betul ya? Nabi pun Quraisy. Abu Bakar yang tolong Nabi SAW, Abu Bakar pun Quraisy. Yang sokong Nabi SAW ketika tu, Nabi SAW, keluarga baginda dan Abu Bakar, mereka pun Quraisy juga. Tetapi Nabi SAW doa kepada Allah Ta'ala, Allahumma alaika bi Quraisy. Allah Ta'ala tahulah Quraisy mana yang nak dihancurkan, Quraisy mana yang nak ditinggalkan. Itu tak payah jadi isu. Jangan takut. Aku nak sebut tapi aku risau lagi nak doa kat siapa. Tak, Allah tahu nak bezakan siapa yang jahat, siapa yang baik. Allah tahu apa yang berada di dalam benak fikiran kita, hati kita. Kita nak tujukan kat siapa tu, Allah Ta'ala tahu. Mestilah Nabi SAW ketika Nabi mendoakan kepada Quraisy tu, Nabi tak masukkan diri baginda dan orang-orang yang baik di kalangan Quraisy. Tak masuk. Tetapi kerana pada ketika itu majoriti Quraisy melakukan kejahatan dan berada di atas kesesatan, Nabi SAW bacakan doa itu. Bagi menggambarkan ni, merujuk kepada yang ramai ni. Bukan merujuk kepada semua. Ada pengecualian. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala fahamlah doa yang kita nak sampaikan tu. Jadi ini sebagai muqaddimah sebelum kita masuk cerita tajuk pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, teruskan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila ada peluang, ada masa semayang semayang witir ke seorang-seorang, boleh doakan kepada mereka. Orang perempuan yang semayang seorang di rumah, semayang fardu pun boleh solat, bacakan qunut dalam rakaat terakhir setiap solat. Lelaki tak boleh lah, lelaki pergi ke masjid semayang belakang imam, ikut apa yang imam tu baca. Tapi perempuan dan juga dalam solat witir kita ataupun pada hari-hari biasa kita ni, doa minta kepada Allah Ta'ala supaya Allahumma ansuril mujahidin wal mustada'afin, supaya Allah menolong mujahidin dan juga mustada'afin, orang-orang yang ditindas, dan juga Allahumma alaika bi Sahyuni, mudah-mudahan Allah menghancurkan Israel ni, Allah menghancurkan negara ni, dan juga orang yang mempertahankan negara ni, pertahankan perjuangan mereka, membawa kemudaratan dan menimpakan kemudaratan dan kesengsaraan kepada ramai orang. Jadi itu yang pertama lah, banyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu kita masuk tajuk kita. Tajuk hari ni tentang ilmu. Bagaimana ataupun apa yang perlu, apa tajuk dia macam mana? Bunyi tajuk dia? Tanggungjawab dalam mencari ilmu agama. Okey. Sebelum masuk tajuk ni, saya nak ingatkan juga satu yang saya perasan lah. Satu perkara yang saya nak kongsikan juga. Kita ni kan tuan-tuan, kadang-kadang kita ada selalu datang kepada kita perasaan yang kita rasa kita bagus kan. Siapa-siapa kita pun sama, saya pun sama, mungkin tuan-tuan pun sama. Tapi tak tahulah, kalau saya seorang je rasa, tuan-tuan abaikan. Kalau tuan-tuan pun rasa sama juga, kita samalah. Ada keadaan kita rasa kita ni bagus daripada orang sekeliling. Dan apabila kita bercakap, kita suka menunjukkan yang kita ni ada kelebihan yang tak ada pada orang di sekeliling kita. Kita suka macam tu. Kebiasaannya manusia, dia suka begitu. Dia suka bila orang puji dia. Dan dia sukalah sebut perkara-perkara yang membuatkan orang puji dia. Ini penyakit yang namanya ujub. Ujub ni maksudnya dia rasa seronok dengan diri dia. Dia rasa bangga dengan apa yang ada pada diri dia. Apa sahaja perkara. Kadang-kadang dia rasa bangga apabila dia tak melakukan dosa, tak buat dosa, dia rasa dia bangga. Bila orang lain buat dosa, dia buat dosa. Dia tak buat dosa, dia rasa bangga. Dia rasa diri dia, aku bagus juga kira. Macam mana apa boleh buat dosa yang macam tu? Aku tak terfikir nak buat pun. Dia rasa bangga dengan diri dia. Ataupun kadang-kadang bukan dosa, perkara biasa saja. Ada beberapa tindakan ataupun beberapa pilihan yang dinamakan syaraf, tindakan terpuji, tindakan yang mulia. Bila kita buat tindakan yang mulia tu, bagus dah buat tindakan yang mulia. Tindakan yang mulia ni banyaklah. Sebahagiannya dapat pahala. Sebahagiannya bukan tentang pahala dan dosa. Tapi tindakan-tindakan yang kalau kita buat, sebahagiannya tindakan mulia yang dibuat oleh orang yang kedudukan dia terpuji.
Dia cuba sedaya upaya tidak meminta-minta sebagai contoh. Dia tak minta. Dia senang ke, dia susah ke, dia tak minta. Dia berkeras. Contoh satu. Ataupun dia tak mengampu. Dia tak mengampu. Dia tak mengampu orang kaya, dia tak mengampu orang yang di atas dia. Tak mengampu. Bagus dah sifat ni. Ini sifat yang bagus. Arab mengampu ni Arab panggil tatbil. Tatbil ni macam ketuk gendang. So dia kata tatbil tu, ketuk gendang tu macam mengampu. Perangai suka mengampu. So kadang-kadang dalam diri kita ni adalah beberapa sifat-sifat dan ciri-ciri yang baik. Tapi yang mana yang tak baik dia? Tak baik dia bila kita rasa kita bagus daripada orang lain. Bila kita tengok kan, biasa datang dalam jiwa kita penyakit macam ni. Kita tengok orang di sekeliling kita, nampak macam mereka tak sampai standard macam tu. Kita nampak orang yang kaki mengampu, kita kadang terfikir, aku kalau tak dapat gaji lebih pun tak apa. Tak dapat naik pangkat pun tak apa. Tapi aku memang tak mengampu. Aku takkan mengampu orang. Dia cakap ni dalam keadaan rasa macam aku bagus daripada orang di sekeliling aku. Walaupun kadang-kadang kita tak cakap, tapi fikiran macam tu dia datang dalam jiwa kita. Suka bandingkan kita dengan orang lain. Apa mereka ni suka duk minta? Kalau aku tak minta kat orang. Dia fikir macam tu. Tak minta tu bagus dah. Tapi dia rasa dengan tak minta tu dia bagus daripada orang lain. Dia lebih hebat daripada orang lain. Perasaan ni selalu datang. Dan yang ni yang saya nak kongsi sebelum kita masuk tajuk pada hari ni. Saya pun tak tahu pasal apa. Seminggu ni saya bila buka buku saya jumpa hadis yang sama. Itu yang saya ingat nak kongsi hadis ni. Sebab dia berkaitan dengan perasaan kita yang macam ni yang selalu datang. Kita perlu fikir kan. Kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi kat kita ni sebenarnya bukan sebab kita bagus. Tak, bukan sebab kita ni yang hebat. Tapi Allah Ta'ala pilih kita untuk kita letak kita dalam situasi tu yang buatkan keadaan kita tidak terdedah kepada sikap-sikap tak baik ni. Sama ada dosa, satu dosa. Sebab tu bila kita tak buat dosa, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah selamatkan kita daripada dosa. Syukur kepada Allah Taala. Kadang-kadang bukan dosa. Sikap-sikap yang tidak terpuji. Orang yang ada sikap tak terpuji ni, bukan dia kurang bagus daripada kita. Tapi Allah Ta'ala pilih kita untuk letak dalam situasi yang tak sama dengan mereka. Bukan pasal kita bagus. Katalah sebahagian rakyat negara-negara tertentu, budaya dia suka mengampu. Dia suka mengampu. Kita selalu fikir macam tu kan. Hang kena jaga. Kalau negara ni, dia ni, dia nanti angkat, dia nanti lambung-lambung. Bos tu, dia nanti lambung habis tinggi. Lagi boleh lambung, dia lambung. Bukan kita bagus pada orang tu, kita kena fikir. Kita tak dilahirkan dan tak dibesarkan dalam budaya dia tu. Itu yang membuatkan kita tak jadi macam tu. Ini perkara yang kita kena tanam dalam jiwa kita selalu. Ini kongsian pertama saya nak buat. Kita kena tanam dalam jiwa kita. Bila kita rasa kita bagus pada orang lain je kan. Cuba ingat benda ni. Kita duduk dalam keadaan yang lebih baik daripada orang lain. Bukan sebab kita bagus. Bukan sebab kita hebat. Tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala tak letak kita dalam situasi tu. Allah Ta'ala selamatkan kita daripada berada dalam keadaan yang mendedahkan kepada situasi itu. Sebab itulah Nabi SAW, ni hadis yang saya nak kongsi ni, saya dah buka buku baru ni, nak kemas buku, ternampak hadis tu. Tu yang saya nak kongsi, bawa kepada hadis ni. Kata Nabi SAW, nak menunjukkan sifat tawaduk Nabi SAW. Dia hadis yang panjang lah, Nabi cerita tentang dalam riwayat Al-Bukhari. Nabi cerita tentang Nabi Ibrahim, Nabi cerita tentang Nabi Lut, dan juga Nabi cerita tentang Nabi Yusuf alaihimussalam. Nabi kata, nahnu ahaqqu bisyak min Ibrahim. Kita ni lebih layak nak berasa syak daripada Ibrahim. Apabila Nabi Ibrahim berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Apabila Ibrahim berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Tuhanku, tunjukkan kepada aku bagaimana engkau menghidupkan makhluk yang telah mati. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada Ibrahim, apakah engkau tidak beriman? Kata Ibrahim, aku telah beriman, tetapi ini untuk menguatkan jiwaku. Satu. Kemudian kata Nabi SAW, rahimallah Lut kana ya'wi ila ruknin syadid. Sesungguhnya Allah merahmati akhi Lut, saudaraku Lut, kerana dia telah berpegang dengan tiang yang kuat, dengan pegangan yang kuat. Sebab tu apabila para malaikat datang kepada Nabi Lut,
kaum dia nak kacau, kaum dia ni gay kan, dia nak kacau malaikat tu. Nabi Lut kata, qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Nabi Lut kata, kalaulah aku ada kekuatan ataupun aku bersandar kepada tiang yang kuat. Nabi SAW kata, Allah merahmati Lut kerana Lut telah berpegang pada tiang yang kuat. Lut ni, kehebatan Nabi Allah Lut alaihissalam, selepas Lut tak ada dah. Nabi SAW kata, Lut adalah Nabi terakhir yang Allah hantar sebagai orang asing. Tak ada siapa. Dia asal daripada Iraq. Dia pergi ke Syam, dia seorang je dekat Syam. Tak ada siapa pertahankan dia. Tak ada adik-beradik, dia keturunan dia, siapa pun tak ada. Dia pergi ke Syam. Dia seorang je. Orang senang-senang je nak halau dia. Dia orang luar. Pergi ke Syam. Kata Nabi SAW, selepas Lut, Allah Ta'ala utuskan semua Rasul. Ada kaum yang mempertahankan Rasul tu. Kalau tak banyak sikit, keluarga dia ada di situ. Pakcik dia, makcik dia pun ada di situ. Kecuali Lut alaihissalam. Lepas Lut tak ada dah Nabi yang macam tu. Seorang je pergi ke tempat asing berdakwah. Dan kemudian kata Nabi SAW, yang ni yang penting. Nabi kata, "Lau labithtu tulama labitha Yusuf la ajabtu da'i." Nabi kata, kalaulah aku ini kena penjara lama macam Yusuf kena penjara, mungkin aku akan sahut seruan orang yang seru aku tu. Ini tawadu' Nabi SAW. Allah sebut sifat terpuji Nabi Yusuf alaihissalam. Orang perempuan ajak dia buat zina, dia tak mau. Dan dia dipenjarakan. Dia tak kisah, dia duduk dalam penjara. Lama dia duduk dalam penjara. Sampailah cerita mimpi raja dan dia dilepaskan. Kata Nabi SAW, kalau aku duduk dalam penjara lama macam Yusuf duduk dalam penjara, aku rasa aku pun akan jawab seruan tu. Bukan Nabi akan buat dosa. Tak, bukan Nabi akan buat dosa. Semua para anbiya maksum daripada dosa. Tetapi Nabi SAW nak menunjukkan ini tawaduk. Nak menunjukkan Yusuf punya standard ni lain. Dia boleh tahan kena tekanan, duduk dalam penjara punya lama, tetap tak buat dosa. Nabi kata, seolah-olah Nabi nak kata, kalau aku duduk dalam keadaan Yusuf, belum tentu aku boleh bertahan macam mana dia bertahan. Ini tawaduk. Itu tentang orang yang tak buat dosa. Nabi SAW tak buat dosa, tapi Nabi tetap memuji Yusuf. Nabi menyebut kelebihan Yusuf alaihissalam, dan Nabi sebut, kalau aku duduk dalam keadaan Yusuf, belum tentu aku boleh bertahan macam mana dia bertahan. Jadi ini kita kena sentiasa tanam dalam jiwa kita. Bukanlah kita ni lebih baik daripada orang lain, tapi kita tak kena situasi yang kena pada orang lain. Jadi sebab tu kadang-kadang perasaan ujub ni kan, dia datang, dia pergi. Bila dia datang, kita kena cuba untuk tepis. Kita cuba untuk tepis. Jangan fikir yang kita ni bagus. Dan biasakan untuk kita ingat yang orang lain tu nampak, dia lagi bagus daripada kita. Pengorbanan dia lagi banyak daripada kita. Perjuangan dia lagi banyak daripada kita. Supaya itu membuatkan kita rasa diri kita ni kecil. Ini sedikit sebanyak perkongsian yang mungkin tak masuk tajuk lagi. Saya sekadar suka untuk kongsikan benda ni. Supaya kita bila melihat orang di sekeliling kita, akhirnya kita ni tak lain, tak lebih dan tak kurang daripada satu orang yang duduk di tengah-tengah je. Di depan kita, ramai lagi orang yang lagi bagus daripada kita. Di belakang kita, ramai lagi orang yang lagi teruk daripada kita. Dalam apa sahaja bidang. Cerita pasal kekayaan, depan kita ramai orang lagi kaya daripada kita. Cerita pasal kesengsaraan, belakang kita ramai orang lagi miskin daripada kita. Cerita pasal keseronokan, depan kita ramai orang lagi seronok daripada kita. Cerita pasal kesedihan, belakang kita ramai lagi orang yang lagi sedih daripada kita. Kita tak lain dan tak bukan satu orang yang duduk di tengah-tengah. Depan kita lagi ramai, belakang kita lagi ramai. Akhirnya, tak ada apa pun kita ni. Itu kena tanam dalam jiwa. Jadi bila kalau kita sama-sama dapat tanam benda ni kan dalam jiwa, dia akan menzahirkan daripada percakapan kita, daripada perhubungan kita sama-sama kan. Kita tak ada lah rasa yang kita ni bagus. Kita ni sekadar sama macam orang lain. Ada tempat kita depan sikit pada orang ramai, ada tempat kita belakang sikit pada orang ramai. In general, ramai lagi orang di depan, ramai lagi orang di belakang kita. Jadi itu sedikit sebanyak perkongsian sebelum kita nak masuk tajuk tentang apa tajuk ni? Lupa dah sekali lagi. Tanggungjawab dalam mencari ilmu agama. Baik. Bila kita cerita tentang tajuk ni kan, tanggungjawab mencari ilmu agama. Antara perkara penting yang kita kena ingat juga. Depan sikit kursi. Baik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala
menjanjikan ganjaran kepada hamba-hamba Allah. Al-jaza min jinsil amal. Para ulama sebut. Ganjaran diberikan berdasarkan amalan. Banyak mana kita beramal, banyak itulah ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi. Berdasarkan apa yang kita buat. Banyak mana kesungguhan yang kita letakkan, banyak itulah Allah Ta'ala akan bagi ganjaran kepada kita. Akhirnya, ia adalah pilihan kita sendiri. Kalau nak banyak kebaikan daripada Allah Ta'ala, buat banyak kebaikan. Man naffasa an mu'min kurbatan min kurabi dunia, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Sesiapa yang dia membebaskan orang mukmin daripada satu kesengsaraan di dunia, Allah Subhanahu Wa Taala akan bebaskan dia daripada satu kesengsaraan di akhirat. Buat apa yang kita buat, kita dapat. Orang yang berada di dalam satu ikatan, satu benda yang membelenggu dia, satu benda masalah yang dia tak boleh keluar daripada masalah tu, Nabi SAW kata, siapa yang lepaskan orang mukmin daripada belenggu tu di dunia, banyak nanti belenggu di akhirat yang akan datang. Belenggu masalah macam-macam, dosa lah, hak orang lain yang kita ambil, Allah Ta'ala akan lepaskan salah satu daripada belenggu yang mengikat kita di hari kiamat nanti. Apa yang kita buat di dunia, Allah Ta'ala ganti balik yang sama di akhirat. Man yassara ala mu'sirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Sesiapa yang mempermudahkan urusan orang yang susah, Allah akan mempermudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Ada orang dalam kesusahan, kita bagi mudah urusan dia. Allah Ta'ala akan ganti dengan Allah mudahkan urusan kita di akhirat. Man kana fi auni akhihi, kana Allah, wallahu fi auni al-'abdi, ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah akan senantiasa berada di dalam menolong hambanya selagi mana hambanya berada dalam keadaan menolong orang lain. Ni tiga benda ni penting. Nafasa kurbah, melepaskan dia daripada satu ikatan, satu bab. Yassara ala mu'sir, memudahkan urusan orang yang tengah berada dalam kesusahan. Fi auni akhihi, dalam keadaan menolong hambanya. Tiga-tiga ni Allah Ta'ala kata, siapa yang buat tiga ni, Allah Ta'ala akan bagi kat dia benda yang sama di akhirat nanti. Jadi kalau nak kan, ini tiga benda yang basic sebelum kita masuk pasal ilmu ni. Apa yang kita buat kat dunia, itu yang kita dapat. Orang yang dalam keadaan hutang. Hutang lah contoh, dia tengah sempit, hutang banyak dan sebagainya. Kita tolong selesaikan hutang dia. Kita tolong. Siapa akan balas? Allah Ta'ala balas. Salah satu belenggu di akhirat, Allah Ta'ala bebaskan daripada kita. Salah satu kesusahan di akhirat, Allah Ta'ala akan buka kesusahan tu daripada kita. Allah Ta'ala akan, selagi mana kita dalam pada menolong dia tu, tuan-tuan ni kita kena ingat, dalam pada kita menolong dia, sepanjang proses kita tolong dia tu, Allah Ta'ala akan tolong kita. Biasanya masalah hutang lah yang banyak membelenggu ramai orang. Hutang, dia hutang kat kita, banyak mana dia hutang pun dia bayar sikit-sikit. Sebulan dia bayar, esok bulan depan dia tak bayar, bulan lagi satu dia bayar, bulan lagi satu dia tak bayar. Selagi mana tak habis tu, dia dalam keadaan menolong kita, Allah Ta'ala bagi pahala. Allah ganti. Selagi mana dalam keadaan tu, Allah Ta'ala ganti kat kita. Walaupun kadang-kadang orang tu dia tak ingat. Kita ni juga kita kena ingat bila kita tolong orang. Sebelum masuk bab ilmu ni kan. Sebelum kita tolong orang, sebab dalam hadis yang sama, sebelum kita tolong orang, kita kena ingat Allah Ta'ala akan tolong kita disebabkan pertolongan yang kita bagi kepada orang yang memerlukan tu. Orang nak balas balik tak balas balik ni ikutlah. Kalau dia hutang kawan, dia hutang bank, dia hutang alung. Mula-mula dia akan bayar kat alung dulu, sebab tak bayar kat alung dia punya interest gila punya tinggi. Lepas bayar alung, dia nanti bayar dekat bank pula dulu. Sebab bank punya kutip pun boleh tahan juga. Last sekali dah habis semua, baru dia bayar kat kawan. Jadi kena bersedialah keadaan tu. Siapa-siapa pun sama kan kalau hutang. Dia ada pilihan, dia settle benda-benda yang bagi tekanan kat dia daripada kawan. Kalau sepinjam kat Jeraman, bulan ni Jeraman minta maaf. Bulan ni sesak sikit, tangguh bulan depan. Bulan depan pun sesak lagi, tangguh lagi bulan depan. Akhirnya, lepas 5-6 bulan, saya tengok dia, saya lari. Dia tengok saya, dia lari. Contoh. Tapi kita kena ingat, bila kita duduk dalam situasi begini kan, Allah Ta'ala tolong kita. Allah akan tolong. Sebab Allah sebut, al-jaza, hadis-hadis ni semua menunjukkan al-jaza min jinsil amal.
Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Sesiapa yang man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Sesiapa yang menutup aib seorang muslim, Allah Ta'ala akan tutup aib dia di dunia dan di akhirat. Ini pun penting juga. Orang muslim punya aib, tutup. Allah Ta'ala akan tutup aib kita. Bila kita tahu kita ni banyak dosa dan kita tahu juga kekurangan orang lain. Kita tahu dah kita banyak kekurangan. Dalam masa yang sama, kita tahu kekurangan orang lain. Allah Ta'ala bagi juga package yang sama. Hang tutup dia punya kekurangan, aku tutup hang punya kekurangan di dunia dan di akhirat. Kita ternampak aib siapa-siapa, tutuplah. Tutup. Ataupun orang cerita kat kita rahsia. Rahsia tu antara orang tu dengan kita. Tutup. Sebab janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hang tutup orang punya kekurangan, kesalahan, aib dia, Allah Ta'ala akan tutup hang punya aib dan juga kesalahan dan kekurangan di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah tutup maksudnya orang tak tahu. Di akhirat Allah tutup maksudnya padam terus dalam buku, tak dihukum. Cara nak dapat tu, tutup kesalahan dan aib orang lain. Ini benda penting sebab ramai orang dia suka cerita kat orang yang dia rapat dengan dia. Ramai orang dia begitu. Dia tak cerita kat ramai orang mungkin, tapi dia cerita dengan orang yang rapat dengan dia. Weh, hang tahu apa jadi kat dia tu? Dia suka orang yang rapat seorang je. Seorang kan cerita kat seorang lagi kan cerita kat seorang. Akhirnya ramai orang tahu. Satu-satunya cara kan, jangan cerita kat orang. Kalau kita nampak apa-apa aib, jangan cerita kat laki bini sekalipun. Sampai tahap tu. Ada orang kata kadang-kadang, saya tak cerita kat siapa pun. Tapi saya kena cerita kat bini saya. Sebab dia tak boleh. Dengan bini dia kena cerita. Dia tak boleh. Kalau tidak, dia tak boleh hidup sambil simpan rahsia kat bini dia. Ada juga orang macam tu. Tak boleh juga. Tutup maksudnya tutup. Jangan cerita kat siapa pun. Tapi silap. Contoh tu silap. Laki memang banyak rahsia pada bini. Bini yang suka cerita kat laki ni. Laki mana cerita kat bini? Bini ni contoh dia. Saya tak cerita kat siapa pun, tapi saya cerita kat laki saya. Mesti kena cerita juga. Tak, tutup. Bila tutup tu, Allah Ta'ala kata, Allah tutup untuk dia di dunia dan di akhirat. Dan juga dalam hadis yang sama Nabi SAW sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Sesiapa yang menyusuri satu jalan untuk mencari ilmu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mempermudahkan untuknya salah satu jalan ke syurga. Jadi kaedah yang sama. Maksudnya tadi yang kita buat baik ke orang semua ni, termasuk juga dalam perkiraan yang sama apabila orang menempuh jalan di dalam menuntut ilmu. Dia tempuh jalan, dia cari ilmu, setiap kesusahan yang dia harungi dalam menuntut ilmu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan gantikan kepadanya dengan kesenangan. Allah akan buka kepada dia satu jalan di syurga. Ini juga penting tentang ilmu. Jadi tuntut ilmu ni, dia bukan sekadar saja seronok tak ada benda nak buat, tuntut ilmu. Tak. Jalan-jalan yang ditempuh untuk menuntut ilmu, itu adalah jalan-jalan yang dipermudahkan ke syurga. Jalan-jalan yang Allah Ta'ala bagi mudah ke syurga. Kesusahan yang dihadapi dalam menuntut ilmu, Allah Ta'ala ganti dengan kesenangan untuk menuju ke syurga. Cuma ilmu apa itu pertimbangan lah. Ilmu apa ni cerita lain. Sebahagian ulama' menceritakan tentang dia ilmu yang memberi manfaat kepada agama. Hadis sebut secara umum. Dia tempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan buka kepada dia dan permudahkan untuk dia jalan bagi menuju ke syurga. Jadi ini fadilat menuntut ilmu, terutamanya ilmu agama. Allah Ta'ala pemudah. Kita jangan fikir yang tuntut ilmu ni sekadar pilihan sahaja. Sebagaimana ada banyak pilihan yang lain, ini salah satu pilihan yang boleh dibuat. Dia bukan sekadar pilihan, tapi dia adalah pilihan yang memberi manfaat di akhirat. Sebahagian kita suka fikir yang ibadat ni kena zikir. Ya, zikir tu satu ibadat. Betul, zikir tu ibadat. Tapi bukan sekadar itu. Solat satu ibadat, bukan sekadar itu. Menuntut ilmu juga satu ibadat. Sama macam zikir, dapat pahala. Sama ada ilmu tu untuk diri kita ke, ataupun ilmu tu untuk orang lain, sama, dapat pahala. Kedua-duanya Allah Ta'ala bagi ganjaran. Semuanya baik. Ada hadis yang disebutkan tentang kelebihan ilmu. Al-Khatib Al-Baghdadi riwayatkan hadis dalam kitab dia Al-Faqih wal Mutafaqih.
Al-Faqih wal Mutafaqih ni kitab Al-Khatib Al-Baghdadi, kumpul kelebihan ilmu fiqh dan sebagainya. Hadis ni walaupun disebutkan bahawa riwayatnya tak sahih. Riwayatnya tak sahih, dhaif, cuma hikmah di sebalik hadis ni penting. Di mana Nabi SAW satu ketika Nabi duduk dengan para sahabat, ada dua majlis ilmu dan majlis zikir. Apabila Nabi lalu kepada dua majlis ni, satu majlis ilmu, satu majlis zikir, Nabi SAW kata, kilal majlisain ala khair. Kedua-dua majlis ini adalah majlis yang baik. Amma alladhi yadhkuruna Allah fayas'aluna rabbahum. Adapun orang-orang yang berzikir kepada Allah, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in syaa'a a'tahum wa in syaa'a mana'ahum. Kalau Allah nak, Allah bagi kepada mereka apa yang mereka minta. Kalau Allah tak bagi, Allah tak bagilah kepada mereka. Wa haula wa yu'allimuna an-nas wa yata'allamun. Yang majlis lagi satu pula, mereka ini sedang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu kepada manusia. Innama bu'istu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutuskan sebagai seorang pendidik yang mengajarkan ilmu. Jadi artinya Nabi SAW nak tunjuk majlis ilmu ni macam majlis zikir. Kalaupun dia bukan lebih baik, dia macam majlis zikir. Majlis zikir, kita zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah nak, Allah bagi. Kalau Allah tak, Allah tahan. Allah bagi kemudian. Majlis ilmu, mereka datang mendapatkan ilmu dan mereka keluar mengajarkan ilmu. Dan Nabi kata, aku buat benda tu. Innama bu'istu mu'alliman. Aku diutuskan untuk sebagai seorang pendidik ataupun pengajar. Ini menunjukkan antara satu benda yang penting yang sepatutnya dia dianggap ibadat, bukan sekadar bermudah-mudah menuntut ilmu. Tafaqquh ni artinya menuntut ilmu agama lah, bukan ilmu-ilmu lain. Ilmu lain pun penting juga. Ilmu lain penting sebab kalau tak ada, kita tak bolehlah menguasai dunia. Kalau tidak ada ilmu lain. Tapi ini khusus kelebihan untuk tafaqquh, mempelajari ilmu agama. Sebab dalam banyak-banyak ilmu kan, ada ilmu untuk memberikan kita kesenangan di dunia. Semua ilmu lah yang bermanfaat ni, ilmu sains ke, ilmu teknologi ke, apa ke, ini semua memberi kepada kita manfaat di dunia. Kalaupun bukan kepada diri kita, memberi manfaat kepada kita dan juga manfaat kepada orang-orang lain selain daripada kita. Orang dapat manfaat tu untuk hidup di dunia. Penting, dia penting. Kalau kita tak kuasai ilmu-ilmu ni, hidup kita akan sengsara di dunia. Betul? Tetapi ada ilmu yang lebih penting daripada ilmu tu untuk akhirat. Walaupun kita tak nampak kepentingan dia. Ramai orang dia tak nampak. Sebab penglihatan kita disusun berdasarkan apa yang kita nampak di sekeliling sahajalah. Yang kita tak nampak, kita tak tahu. Alam lain ni, kita dengar cerita sahaja. Kita tak ada perasaan spiritual hidup di alam lain. Kita tak tahu betapa pentingnya alam tu berbanding dengan alam kita ni. Tak tahu. Tetapi dia jauh lebih penting. Allah Ta'ala bagi contoh kat kita. Nak bagi kita nampak qiyas dia kan. Kita boleh nampak qiyas dia. Kita hidup ni 4 alam kan. Satu, janin dalam perut. Yang kedua, di dunia. Yang ketiga, barzakh dalam kubur. Yang keempat, selepas hari kiamat ni, kita duduk di akhirat. Ada 4 alam. Janin dalam perut, dalam rahim, di dunia, di alam barzakh nanti dalam kubur, dan juga yang terakhir sekali di akhirat. 4 alam kita akan hidup. Kita dah lalu alam pertama. Sekarang kita duduk di alam yang kedua. Alam yang pertama dulu. Ini Allah Ta'ala nak tunjuk qiyas dekat kita. Alam pertama dengan ketiga ni lebih kurang sama lah. Yang pertama, yang ketiga, keempat sama. Kita hanya dengar cerita ya tentang dia. Tapi, kita tak nampak. Bukan tak nampak, kita tak ingat. Meskipun alam pertama tu kita dah lalu dah. Semua orang dah lalu dah. Kita akan lalu alam ketiga dan keempat. Walaupun kita dah lalu alam pertama, kita tak ingat apa pun yang jadi masa alam pertama tu. Walaupun banyak benda yang berlaku pada ketika tu. Banyak kan? Alastu bi rabbikum. Jadi masa tu, Allah Ta'ala keluarkan setiap anak Adam. Allah Ta'ala akan tanya, bukankah aku Tuhan kamu? Mereka kata, bala. Ya, kami bersaksi bahawa engkau adalah Tuhan kami. Berlaku. Ketika nak ditiupkan roh, Allah dah tulis rezeki, maut, ajal. Ketika itu ditanya lagi, bukankah aku Tuhan kamu? Berlaku. Kita semua jawab, Allah Ta'ala Tuhan kita.
Tapi ingat tak? Tak ada siapa pun ingat. Alam tu kita tak ingat. Walaupun kita tak ingat, cerita-cerita tentang apa yang berlaku di alam tu banyak. Bila kita baca Al-Quran, kita baca hadis Nabi SAW, kita tahu dia adalah alam hakiki yang wujud, yang penting. Tapi kita tak ingat dah. Yang tinggal hanyalah cerita-cerita yang kita baca daripada Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Nanti di depan kita ni, bila kita pergi ke alam barzakh, sama juga penting. Sebagaimana kita tak ingat alam dulu, tapi dia wujud dan banyak benda yang berlaku ketika kita janin, demikian juga, walaupun kita tak tahu apa yang akan berlaku di barzakh, tapi banyak perkara yang akan berlaku. Dan Ibnu Qayyim sebut ni, sebagaimana luasnya dunia ini dibandingkan dengan janin yang kecil ya tempat dia duduk tu, berbanding dengan dunia ni yang sangat luas, demikianlah kecilnya dunia ini kalau nak dibandingkan dengan barzakh yang sangat luas. Ada orang yang lubang kubur dia akan menjadi tempat yang menyebabkan sempit tulang belulang dia bertemu. Ada orang yang lubang kubur dia akan jadi luas seluas mata memandang. Ada orang yang ruh dia akan berterbangan di syurga sebagai burung-burung di syurga, para mujahidin. Macam-macam, lebih jauh lebih besar sebagaimana besarnya alam kita ni berbanding dengan janin. Dan demikian jugalah akhirat akan jadi jauh lebih luas berbanding luasnya barzakh sebagaimana luasnya alam kita ni berbanding dengan ketika kita berada sebagai janin. Jadi tuan-tuan, balik kepada menuntut ilmu. Ilmu yang banyak kita duk belajar, kita duk bersungguh menuntut ni, kebanyakannya ilmu dunia yang penting. Betul dia penting. Tetapi kita selalu lupa bahawa bekalan ilmu akhirat untuk faham syariat ini jauh lebih penting. Sebab berada di atas jalan yang lurus dan benar, ini akan menentukan bahagia ataupun selamat ataupun sengsara sepanjang hayat kita yang tak ada penghujung dia. Banding dengan 60 tahun hidup kita ataupun 70 tahun ni. Kalau kita sengsara, katakanlah kita sengsara dalam kehidupan ni, 40 tahun sengsara sebab tak kuasai satu ilmu. Sengsara, sampai tu mati. Tapi depan tu jauh lebih luas. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah." Tidaklah sepatutnya semua orang Muslim ni mereka pergi berperang beramai-ramai, semua sekali keluar berperang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Hendaklah ada satu kelompok orang mukmin daripada setiap kumpulan liyatafaqahu fid din, menguasai agama mereka. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, dan apabila mereka balik kepada kaum mereka, mereka bagi peringatan kepada kaum mereka, la'allahum yahdharun, supaya kaum mereka mengambil peringatan. Penting pergi perang, penting. Kalau negara diserang ataupun untuk meluaskan negara dan sebagainya, penting pergi perang. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut jangan pergi semua sekali. Tinggalkan sedikit untuk ilmu. Dan Allah Taala sebut tentang ilmu yang paling penting, liyatafaqahu fid din, supaya menguasai ilmu agama mereka. Menunjukkan Allah Ta'ala nak bagi tahu kat kita, dalam banyak-banyak ilmu yang penting, ilmu yang paling penting, meskipun ketika keadaan genting, jangan kamu tinggalkan ilmu agama. Walaupun keadaan tu sangat mendesak untuk kamu buat sesuatu yang lebih penting, ilmu agama jangan tinggal. Mesti ada orang kena kuasai. Sebab musibahnya besar. Walaupun kita tak nampak musibah tu besar. Kalau kita tak ada satu ilmu yang membolehkan kita buat bangunan tinggi, ataupun kita tak ada satu ubat yang boleh mengubati satu penyakit, ataupun kita tak ada satu ilmu untuk menyelamatkan satu bidang, ini semua bahaya. Tapi bahaya yang paling besar kepada masyarakat apabila salah satu daripada syariat Allah hilang, tak ada orang yang tuntut, tak ada orang yang ajar. Itu musibah yang paling besar kalau hilang salah satu daripada ilmu agama. Sebab dia ada kesan, rentetan daripada hilang ilmu agama ni, di situlah akan berlaku kehancuran. Hilang ilmu agama akan menyebabkan kehancuran berlaku. Sebab tu para salaf menyebutkan ada antara benda yang ditakuti awal-awal akan berlaku di akhirat nanti, durusal ilm, kehilangan ilmu. Hilangnya ilmu, lepas tu kehancuran akan datang. Hilangnya syariat Allah, kehancuran akan datang. Ilmu dunia yang penting ni, ya betul, dia penting. Tapi apabila hilang ilmu tu, ada orang akan sengsara kalau hilang satu bentuk ilmu. Ada orang akan sengsara, tapi dunia tidak berakhir.
Akan datang generasi depan, mereka akan belajar, mereka akan teruskan. Mereka akan perbaiki keadaan. Tapi apabila hilang syariat Allah Subhanahu Wa Taala, fantadhir sa'ah. Tunggulah. Lepas tu akan datang kehancuran. Dan Nabi pesan, jaga, meskipun dalam keadaan genting, hendaklah ada orang yang sentiasa menjadikan kepentingan mereka menuntut ilmu untuk menasihati manusia. Ini penting. Walaupun nampak macam simple je, dia penting. Lebih penting daripada hidup di dunia. Daripada ilmu di dunia. Kadang-kadang soalan-soalan yang orang tanya, ada benda yang kita nampak macam penting. Sebab kita nampak akibat kalau tidak menjaga kepentingan tu. Sedangkan ilmu agama, akibat dia kita tak nampak. Akibat dia di akhirat. Tapi penting, lebih penting. Tentang halal haram, tentang dosa dan pahala, tentang perkara yang Allah redha dan Allah murka. Ini semua penting. Dan untuk menuntut ilmu ni, kadang-kadang di dunia, kita bagi kepentingan yang kita akan cari orang yang paling bagus untuk bagi nasihat kepada kita, untuk bagi ilmu. Tapi ilmu agama kita buat tak tahu ya. Untuk ilmu dunia ni, kita bersungguh-sungguh tanya orang yang pakar dalam bidang tu, supaya dia bagi kat kita nasihat kena dengan bidang tu. Agama kita buat tak tahu. Ini juga tak betul. Sungguh kena bersungguh dalam menuntut ilmu agama. Peluang yang ada ni, kena bersungguh menuntut ilmu agama. Effort kena letak dalam menuntut ilmu agama. Kena letak sikit. Macam mana kita letak untuk selamatkan diri, dia bukan tentang untuk jadi pakar. Semua orang, kita tak boleh jadi pakar semua bidang. Benda yang kita belajar, itulah yang kita tahu. Yang kita tak belajar, kita tak tahu. Tapi sebagaimana kita bersungguh untuk mengetahui dunia kita, demikian juga kita kena bersungguh untuk mengetahui akhirat kita. Kita tak boleh bagi alasan. Bab dunia, hang kena bersungguh-sungguh. Tanya pandangan pertama, pandangan kedua. Tapi bab akhirat, hang dengar je apa yang orang tu kata. Tak boleh begitu. Kalau kita sakit, kita jumpa satu doktor. Doktor tu, dia bagi consultation pertama sekali. Oh, ini hang punya sakit. Okay. Esok mai buat appointment, potong kaki. Kita kaki duk elok-elok ni. Dia kata, esok Ahmad yang potong kaki. Tak kata kejut. Apa kita buat? Tak apa, kita pergi cari doktor lain dulu. Kan? Biasa kita buat begitu. Tak apa, aku tanya pandangan kedua pula. Kena potong kaki ke tak? Yang kedua kata, tak payah potong kaki, kita akan ambil yang lebih selamat. Yang kedua. Masyarakat kita ni, bab ni, kalau 6 orang kata kat dia, hang kena potong kaki. 6 doktor kata kat dia, hang kena potong kaki. Kalau tidak, dia akan merebak, teruk satu badan. Itu sahaja option yang ada. Dia akan pergi jumpa bomo yang ketujuh. 6 doktor kata potong kaki. Boleh adjust tak? Bomo apa lagi? Boleh, benda boleh adjust. Kan susah nak adjust. Ambil ayak 7 kolah ke, bubur dalam kolam apa ke, bubur dalam telur sebiji, settle, tak payah potong kaki. Itu kesungguhan kita dalam dunia, nak selamat di dunia. Kita buat sampai ke tahap tu. Carilah macam-macam consultation yang siapa boleh bagi kat kita supaya akhirnya kita selamat. Untuk selamat. Akhirat juga mesti begitu. Bersungguh untuk mendapatkan ilmu. Ini salah satu di antara tuntutan agama. Kena bersungguh di dalam mencari ilmu agama. Kadar minimum dia apa? Kadar minimum bersungguh ni supaya kita dapat menyempurnakan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Yang wajib kita tahu, yang haram kita tahu. Apa yang wajib? Yang wajib solat. Jadi ilmu-ilmu berkaitan dengan solat ni fardu ain. Semua orang kena belajar. Dia tak boleh orang lain yang belajar, kita pergi tumpang ilmu orang lain, tak boleh. Itu kena belajar sendiri. Sebab ini amalan yang kita buat sendiri. Kena belajar. Ikut kemampuan masing-masing. Tapi kena belajar. Jadi dalam solat tu ada apa? Ada pergerakan. Pergerakan fizikal dalam solat wajib kena belajar. Macam mana nak angkat tangan. Kat mana nak letak tangan. Ini semua kena belajar. Kena belajar ni maksud saya bukan kena ikut satu mazhab perisai betul-betul, tak. Ada benda yang basic yang tak boleh salah. Ini semua ulama-ulama fiqh mereka akan bagi perhatian. Ada sahabat Nabi yang tersalah, pergi letak tangan kiri atas kanan. Nabi angkat. Tak, bukan. Solat para Nabi adalah ketika mereka qiyam, tangan kanan di atas tangan kiri. Ini ilmu kena belajar. Tak boleh silap. Dekat mana letak tangan? Yang ni cerita lain. Yang ni cerita para ulama' daripada beza pandangan. Tak ada hadis yang jelas dalam bab ni. Ada yang pilih bawah pusat, ada yang pilih atas pusat, ada yang pilih di antara pusat dengan dada. Ini cerita lain. Tapi ada benda yang penting. Sujud. Contohnya, sujud. Tak boleh letak siku atas lantai. Ini kena belajar. Kena tahu. Sebab Nabi tak bagi.
Nabi tak bagi sujud macam sujudnya anjing tu. Jangan sujud macam sujud anjing. Tumakninah kena ada. Tak boleh bangun. Jangan seperti ayam yang duduk dan bangun. Nabi kata itu pencuri dalam solat. Ini ilmu yang kena belajar. Kesempurnaan solat yang macam ni kena belajar. Tak ada alasan untuk tak belajar. Basic. Itu fizikal. Belum cerita pasal benda lain. Ini tentang fizikal. Dia kena belajar. Dan apabila nak belajar, tak bolehlah sombong. Belajar dia tak boleh sombong. Kadang orang marah. Bila orang tegur dia, tangan tak dia letak bawah. Pasal apa tak dia letak bawah? Aku malah letak bawah macam ni. Tak boleh, Nabi tak bagi. Mana hang tahu Nabi tak bagi? Ustaz aku lagi tahu Nabi tak bagi. Ustaz aku banyak orang macam tu juga. Dia jangan sombong. Belajar tak boleh sombong. Tumakninah. Rukuk bangun. Kalau orang kata tak boleh buat macam tu. Nabi tak bagi rukuk terus bangun. Tunggu ustaz dulu. Baru bangun. Jangan mencuri dalam solat. Hang pandai-pandai. Hang bagilah ni aku sama macam pencuri pula. Aku penat-penat main solat wuduk. Hang kata aku pencuri. Hang satu dah lah bodoh. Bodoh kenalah belajar. Bila menuntut ilmu, dia tak boleh sombong. Ada benda-benda yang kita salah, kita kena betulkan. Jadi, apa yang ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Abdullah bin Mubarak, apabila ditanya, dia pernah ditanya ilmu apa yang wajib belajar, dia kata, an yaqa'a rajul fi syai' min amri dinihi yas'al anhu hatta ya'lamahu. Setiap apa yang seseorang mesti kerjakan dalam agamanya, dia mesti bertanya sehingga dia tahu. Jadi itu tentang fizikal. Fizikal dia kena tahu. Gerakan-gerakan dalam solat, dia kena tahu, wajib tahu. Apa lagi wajib tahu? Bahasa. Bahasa Arab wajib ke tak wajib? Wajib tak bahasa Arab? Bahasa Arab, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alti, fa'altuma, fa'altum, ini tak wajib. Tak belajar, tak berdosa. Tak apa, tak belajar, tak berdosa. Jangan kata, dah register dah, tak tahu pula tak payah, cancel lah kalau tak berdosa. Tak, kalau nak belajar, bagus, dapat pahala. Tapi kalau tak belajar, tak berdosa. Apa yang wajib? Bacaan-bacaan yang wajib dibaca, kena tahu maksud dia. Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kena tahu maksud dia. Ini tak boleh tak tahu. Wajib. Siapa tak tahu, pergi hafal. Ini kena tahu. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wajib. Yang ni wajib. Tak tahu, ini wajib. Kalau tak hafal, balik rumah, buka buku, hafal balik. Cari anak darjah 3, darjah 4, pinjam sat buku, nak tengok translation. Ini kena wajib. Sebab, ini bacaan-bacaan wajib. Kalau tak baca ni, tak sempurna ibadat kita. Ada lagi tak benda lain selain benda ni? Ini 3 lah. Ini wajib. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Kalau tak tahu baca, baling ambil laptop tu, baling kepala. Allahu Akbar kena tahu maksud dia apa. Fatihah kena tahu maksud dia apa. Tasyahud kena tahu maksud dia apa. Sebab ini 3 bacaan yang orang Islam kena baca. Wajib baca. Tak baca, tak sempurna agama dia. Nabi para sahabat kata, Nabi mengajarkan kami membaca tasyahud sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kami membaca surah di dalam Al-Quran. Nabi suruh baca, mesti baca. Ini wajib. Jadi kalau orang tanya bahasa Arab wajib ke tak wajib? Tak, bukan semua wajib. Nawaitu sauma ghadin tak wajib. Nak hafal-hafal, tak mau hafal sudah. Tapi ini 3 ni wajib. Jadi, ini antara perkara-perkara yang wajib. Baca Al-Quran. Wajib tak baca belajar baca Al-Quran wajib ke tak? Wajib sampai boleh baca Al-Fatihah. Selain daripada tu, ini semua fadilat yang Allah Ta'ala bagi. Baca Fatihah kena betul. Itu wajib. Wajib sampai betul bacaan Al-Fatihah dia. Bacaan lain, lagi banyak kita hafal, banyaklah pahala. Tapi memanglah kita semua hafal banyak, baca lebih banyak, dapatlah pahala. Demikian jugalah isu-isu yang lain. Masalah rumah tangga, hubungan suami isteri, yang mana boleh buat, yang mana tak boleh buat. Perkara-perkara yang diwajibkan dalam agama, dia mesti belajar. Ini kewajipan agama. Minimum requirement. Lebih daripada tu, terpulang. Siapa yang ada kesungguhan, dia belajar lebih daripada tu. Dan bila belajar ni kan, ilmu, tak semua orang dia boleh menguasai semua cabang ilmu. Ini juga satu perkara yang penting. Bukan semua orang tahu semua benda. Ilmu ni, sifat ilmu ni, bismillah. Ilmu bersifat
kita tak tahu semua benda. Tak ada orang yang pakar semua benda. Bahkan dalam bidang agama sekalipun, bukan semua orang tahu semua benda. Ada orang kesungguhan dia dalam tafsir. Dia pakar dalam tafsir, betul. Pakar dalam tafsir, bidang tafsir dia hebat. Tapi bila bidang hadis sebagai contoh, dia lemah. Hadis dia lemah. Tafsir dia kuat, hadis dia betul-betul lemah. Muqatil bin Sulaiman sebagai contoh. Power dia dalam tafsir, dia antara orang yang paling hebat dalam tafsir. Muqatil, saya sebut dalam kuliah Khalq Af'alul Ibad. Imam Syafi'i pilih dia. Sesiapa yang nak belajar sirah, mereka adalah cucu kepada Ibnu Ishaq, anak cucu kepada Ibnu Ishaq. Siapa yang nak belajar tafsir, mereka adalah anak cucu kepada Muqatil. Power gila dia dalam tafsir. Imam Syafi'i kata orang paling hebat dalam tafsir, tetapi sangat lemah di dalam hadis. Kepakaran dia boleh bawa keluar tafsiran-tafsiran dalam Quran yang orang tak tahu, orang tak boleh fikir, dia boleh bawa keluar. Dia boleh tengok connection antara ayat dan keluarkan tafsiran. Dan dia rasa bangga dengan ilmu dia tu. Dia bangga. Sekali dia keluar kepada orang ramai, bertanya apa sahaja tentang Al-Quran, aku boleh jawab. Madunal arsh, selain daripada arash, tanya apa sahaja orang boleh jawab, aku boleh jawab. Ada orang tak puas hati, dia ni duk bangga satu macam ya. Orang tanya dia, saya ada satu soalan nak tanya, boleh jawab tak? Nabi Adam pi umrah, siapa cukup kepala Nabi Adam? Dia pun blur, macam mana nak jawab ni? Nabi Adam time tu tak ada anak lagi, dia pi umrah, siapa cukup kepala dia? Dia tak jawab lah, pokok dia tak, ada limit juga soalan yang boleh jawab ni. Tapi dia hebat dalam tafsir, hadis dia tak kuat. Asim, pakar qiraat, yang kita baca qiraat dia, bacaan dia sangat power. Alim besar dalam qiraat, seluruh dunia Islam membaca ikut bacaan dia. Tapi para ulama kata dalam hadis, dia banyak kelemahan dan ingatan dia tak bagus. Kalau dia sampaikan hadis dia tak kuat. Hadis dia tak kuat. Power betul dalam qiraat, hadis tidak. Bahkan ramai juga orang yang kuat di dalam hadis, fiqh dia pun tak power. Sufyan bin Uyainah bagi peringatan tentang kena belajar fiqh. Hadis sahaja kalau tak belajar fiqh boleh membawa kesesatan. Ada orang yang hadis sahaja dia power, fiqh dia tak. Fiqh dia lemah. Sebaliknya ada orang yang fiqhnya sangat hebat, tetapi hadis dia tak kuat. Pengetahuan hadis dia tak kuat, fiqh dia kuat. Ini antara kritikan yang diberikan kepada Abu Hanifah. Abu Hanifah sangat kuat tentang fiqh. Ini pujian yang Imam Syafi'i letak dekat dia. Abu Hanifah dalam fiqh kepakaran dia. Imam Syafi'i sebut pakar dalam setiap ilmu. Tafsir, Muqatil. Dalam sirah, pengajian sirah, Ibnu Ishaq. Dalam fiqh, Abu Hanifah. Tapi tiga-tiga ni, dalam hadis dia lemah. Ada bidang yang pakar dia. Ada orang yang pakar di dalam bidang itu. Jadi, demikianlah ilmu agama. Kepakaran ni Allah Ta'ala tak bagi dekat satu orang yang dia tahu semua bidang. Tentang qiraat kan, tadi Imam Malik kritik Asim. Dia kritik. Tapi Imam Malik sendiri, dia tak ambil tahu dah qiraat lain. Dia baca qiraat yang ahli Madinah baca aja. Yang lain dia tak ambil tahu. Sebab ni bukan bidang dia. Dia nak pergi dalam perbezaan mazhab, perbezaan bacaan semua tak. Bukan kerja dia. Kerja dia jaga hadis dan fiqh. Jadi demikianlah ilmu agama ini berkembang. Kepakaran orang, dia ada pada bidang-bidang yang berbeza. Ada beberapa orang yang mereka menguasai semua bidang. Biasanya orang-orang begini dipanggil Syekhul Islam. Banyak bidang yang dia kuasai. Tapi itu pun bukan ke semua bidang. Dan orang-orang yang macam ni tak ramai lah dalam agama. Tak ramai. Sedikit, beberapa bidang yang mereka kuasai, bidang yang sama mereka tak kuasai. Bidang lain mereka tak kuasai. Ini biasa. Jadi, dan antara perkara penting juga yang kita kena buat, selain daripada tuntut ilmu agama yang kita kena tuntut, kena banyak juga berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala bagi ilmu kat kita, bagi ilmu yang bermanfaat. Nabi SAW, antara doa yang Nabi selalu baca, Nabi doa, Allahumma alimni ma yanfa'ni wanfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, ajarkan aku ilmu-ilmu yang memberi manfaat kepadaku, dan juga dalam masa yang sama Nabi doa, wanfa'ni bima 'allamtani. Berilah manfaat kepada aku daripada ilmu yang engkau ajarkan kepadaku. Allahumma alimni ma yanfa'ni wanfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, doa selalu, ajarkan aku yang memberi manfaat kepada aku, dan bagi manfaat dengan apa yang Allah Ta'ala ajarkan kepada aku. Ini doa yang Nabi selalu baca. Dan Nabi SAW juga baca doa,
Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku juga minta berlindung daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Penting juga. Ada banyak ilmu, tapi ilmu tu tak bagi manfaat, tak guna juga. Ada orang dia suka belajar, dia belajar je, tapi tak ada manfaat. Dekat dia pun tak ada manfaat, dekat orang lain pun tak ada manfaat. Dunia pun tak bagi manfaat, akhirat pun tak bagi manfaat. Nabi SAW doa. Selain daripada doa, Allahumma allimni ma yanfa'ni. Ya Allah, bagilah aku pandai benda yang bagi manfaat ke aku. Wanfa'ni bima 'allamtani. Dan dengan ilmu yang engkau bagi dekat aku ni, ya Allah, bagilah manfaat kepada aku. Nabi juga doa, Allahumma inni a'udzubika minal ilmi la yanfa'. Ya Allah, aku minta lindung daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Kadang-kadang kan ada benda yang kita belajar, ini Nabi minta lindung. Mungkin kadang-kadang kita pun sama ada hobi yang kita suka buat, hobi yang kita buat tapi tak ada manfaat. Tengok nak kata kat siapa tak tahu ni. Hobi-hobi kita kadang-kadang tak ada manfaat. Dunia pun tak ada manfaat, akhirat pun tak ada manfaat. Tak ada manfaat apa? Ini Nabi minta lindung. Ya Allah, lindunglah aku daripada ilmu tak ada manfaat. Ada orang hobi dia dulu masa saya kat universiti, dia suka main kad pakau kan. Tapi dia belajar agama, dia tak main kad pakai duit, dia main kad tak pakai duit. Tak pakai duit boleh tipu lah. Dia duduk tiap hari dia duduk hostel, dia duduk belajar susun kad yang susun bagi masuk sebelah-sebelah tu kan. Tekan masuk, oh tak jadi, tekan masuk. Itu kita kata ni salah satu ilmu tak bermanfaat. Kalau hang pandai buat benda tu kan, hang pandai kan, orang duk buat masuk kad tu kan. Macam mana tak tahulah cara tarik dia buat masuk kad tengah-tengah tu. Ada member saya kat hostel, tiap-tiap hari dia training. Dia main kad, dia training sampai dia pandai. Apa manfaat hang dapat hang tahu benda ni? Hang pandai susun kad kan, kiri kanan masuk sekali, lepas tu boleh letak sama. Okey, apa manfaat dia hang susun benda ni? Kalau fikir-fikir balik, apa manfaat dia? Hang dapat apa? Nabi SAW minta lindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi minta lindung. Apa-apa sahajalah. Kadang-kadang kita buang masa ni bukanlah satu benda yang dosa, tapi buang masa lah, buang masa tanpa faedah. Buat apa-apa benda yang tidak mendatangkan faedah, tidak kepada kita, tidak kepada orang lain. Kalau dia mendatangkan faedah secara tak langsung datangkan faedah, okeylah kot, secara tak langsung. Tapi Nabi SAW pesan juga, Nabi tak bagi orang main chess, Nabi tak bagi syatranj. Nabi larang. Iyalah, chess tu ada faedah lah kot. Faedah dia buat bagi orang fikir, strategi apa semua. Tapi kesan dia zaman tu, mungkin zaman tu macam zaman sebelum kita ni ke, orang main dam daripada malam sampai ke tengah malam. Main dam tak berhenti, duduk fikir. Isyak tak semayang, maghrib tak semayang, duduk fikir main dam. Nama dam tu dam haji. Nama dam haji. Tapi maghrib ke mana, isyak ke mana, perpak duduk jalan main dam. Nabi tak bagi orang main chess. Sebab budaya dia mungkin sama. Apabila orang main, dia tak fikir benda lain. Dia duduk main, dia fokus mainan dia tu je. Jadi ini tentang ilmu. Doa supaya dapat ilmu. Dan Nabi SAW juga doa selamat daripada ilmu yang tidak mendatangkan manfaat. Minta lindung daripada Allah Ta'ala. Kalau ada hobi-hobi kita yang kita buat kadang-kadang tu, selagi mana tak ambil masa tanggungjawab kita, tak apalah. Tapi kalau menjejaskan tanggungjawab kita, ini benda-benda yang mendatangkan kemudaratan. Itu last quote. Cuma satu nak cerita sikit. Ni pasal hujan ni kan semalam ni. Ini pun satu juga. Kadang-kadang ilmu ni kita belajar tapi kita lupa. Bismillah. Tuan-tuan tahu kan, hari ni semalam hujan lebat kat Qatar. Saya first time nampak hujan yang turun ais tu, tak pernah tengok. Orang duk cerita dalam Facebook tapi tak pernah nampak, first time nampak. So masa naik kereta nak balik tu, dalam jalan Sabah bin Ahmad bawah terowong tu, daripada QF tak hujan lagi, dah masuk terowong tu, Ika telefon kata hujan ni ais. Dia hantar gambar hujan ais. Saya tengok, macam best tapi tak hujan lagi. Keluar terowong tu baru start hujan. Lepas Ika telefon, saya boleh letak telefon, kawan office telefon. Dia kata, "Sama angkat mana?" "Aku dalam kereta nak balik rumah." Dia kata, "Hujan nak tempat hang? Tempat aku hujan." Saya nak abang kat dia yang hujan ais tu. Tapi duk fikir apa perkataan nak guna. Hilang perkataan. Kawan office. Ni ada hujan dengan salj. Hujan dengan salj. Hujan turun dengan salj. Lepas tu dia kata, "Mana ada salji kat Qatar?" So, macam mana aku nak cerita kat dia ni? Alah, qita'at salj. Biji-biji salji kecil-kecil tu. Tu dia kata, "Oh, kami tak panggil salji tu. Itu ialah perkataan sal tu salji.
Kalau ma' musallaj, ayak yang bubur ais tu jadi ma' musallaj, ayak salji. Jalid ataupun salj, ada dua maksud lah. Satu, ketulan ais besar-besar tu, nama dia salj. Yang turun daripada langit yang banyak putih tu, itu salj juga. Tapi yang dia, bahasa dia satu, dia dah petekan kat kita, tak, yang ni, hujan ni kami tak panggil salji. Memanglah dia ais, tapi nama dia bukan salji. Itu nama dia apa? Kami panggil nama dia bard. Yang turun tu nama dia bard. Saya baru teringat, ini ilmu ni kadang-kadang kita tak boleh connect, tapi kita tahu betul, cuma tak boleh nak sambung. Tiap-tiap hari kita duk baca doa kan. Tiap-tiap hari duk baca Allahumma ghsil khataya bil ma' wal thalj wal bard. Allahumma ghsil khataya bil ma' wal thalj bil ma'i wal thalji wal bard wa naqqini minal khataya kama yunaqqa thawbu abyadu minad danas. Allahumma ba'id baini wa bainal khataya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Doa dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi SAW baca doa ni. Antara salah satu doa iftitah yang Nabi baca. Saya tahulah doa ni memang duk baca, tapi lupa perkataan tu. Itu bard tu. Allahumma ghsil khataya bil ma'i wath thalji wal bard. Ya Allah, bersihkan dosaku dengan air dan juga salji dan juga bard. Arab panggil bard. Yang ais kecil-kecil turun tu. Dia turun dengan hujan, itu nama dia bard. Tahu dah duk baca, tapi tak tahu, terlupa. Perkataan tu patut letak kat situ, maksud dia situ. Jadi ini perkataan yang turun semalam tu lah. Tu kadang-kadang bila kita lupa, teringat balik, oh kenalah, betul lah dia cakap tu, nama dia bard, bukan salj. Ala kulli hal, itu sedikit sebanyak tentang tajuk kita pada hari ini berkaitan dengan menuntut ilmu. Jadi panjang pula, aircon dah okey, boleh panjang lah kan. Tak panas. Tapi dalam masa yang sama kan, tuntut ilmu ni kan antara tuntutan menuntut ilmu ni bertanya soalan. Ini penting. Bertanya soalan adalah cara untuk menuntut ilmu. Jadi banyakkanlah soalan-soalan yang bermanfaat ataupun ilmu ni satu benda penting. Para ulama dahulu tentang ilmu ni yu'ta wala ya'ti. Hikmah ilmu ni mesti dicari. Orang mesti bergerak untuk mencari ilmu. Dia tak boleh menunggu untuk ilmu datang kepada dia. Sebab tu Imam Syafi'i rahimahullah, sebab nak test, bersungguh ke tak bersungguh nak belajar. Kesungguhan tu penting di dalam ilmu. Itu tentang Imam Syafi'i rahimahullah dan juga Imam Malik. Ulama dulu, mereka travel, berjalan jauh untuk menuntut ilmu. Iyalah, zaman tu tak ada internet. Kalau ada internet mungkin mudah sikit hidup mereka. Tapi walaupun begitu, mereka jalan jauh untuk menuntut ilmu. Mereka kena travel jauh cari ilmunya pasal. Dan pengalaman murid dengan guru, kalau kita tengok kan dalam hadis dan sebagainya, pengalaman murid dan guru ni adalah pengalaman yang sangat berharga. Ahmad Ar-Ramadi dia cerita, Ahmad Ar-Ramadi kata satu hari aku dengan Ahmad bin Hanbal dengan Yahya bin Ma'in, saya dah cerita ni dulu. Kami 3 orang travel pergi jumpa Abdul Razak. Abdul Razak atas pada depa, guru besar hadis power time tu, depa pergi jalan jumpa Abdul Razak. Depa pun semangat tengok keilmuan Abdul Razak yang power apa semua. Depa bertengah balik 3 orang. Ahmad Ar-Ramadi, Ahmad bin Hanbal dengan Yahya bin Ma'in. Tiga-tiga ni depa tengah jalan balik. Yahya bin Ma'in kata, okey, sebelum balik rumah kita pergi rumah cikgu kita. Cikgu biasa depa. Abdul Razak cikgu besar negeri lain. Jumpa cikgu biasa mereka, iaitu Abu Nu'aim. Abu Nu'aim Al-Fadl bin Dukain. Nak pergi jumpa Abu Nu'aim. Kata Yahya, aku nak try Abu Nu'aim punya hafazan. Bagus ke tak bagus? Orang kata dia bagus. Kita pun nak belajar pada dia. Guru ni lagi tak test, tak tahu dia bagus ke tak bagus. Kan guru mengajak, baca buku ya kan? Baca buku ke ingatan. Kita ingat tadi, betul macam cerita korang. Biasa, tak tahu bagus tak bagus. Melainkan kena test. Yang duk kena test lalu murid. Guru tak kena test. Kan kadang-kadang guru dia buat tak tahu ya, dia ajak sikit. Sebab tu kita tak tahu guru ni bagus betul ke tak bagus, sebab dia tak kena test. Yang duk jawab periksa tu murid. Cuba suruh cikgu jawab exam sekali, barangkali cikgu pun fail juga. Tapi sebab dia cikgu, dia tak payah jawab. Tapi kerana hormat murid dekat guru, biasa guru cakap apa kita ikut je lah. Orang yang nak main martial art kan, guru dia tengok, body ni aku boleh makan ni. Tapi sebab dia cikgu, dia suruh kita buat lah. Tapi kadang-kadang nanti ada murid yang nakai. Ini biasa, dalam banyak-banyak murid, nanti adalah seorang yang nakai.
Aku nak tahu guru kita ni betul-betul power ke, dia ni biasa-biasa ya orang yang duk kata dia bagus. Jadi depa 3 orang ni jalan, Yahya bin Ma'in kata dekat Ahmad, 2 orang Ahmad bin Hanbal dan juga Ahmad Ar-Ramadi, jom kita pergi rumah Abu Nu'aim. Aku nak test hari ni, aku nak test dia pula. Setiap hari dia duk test kita, aku nak test dia. Dia pandai ke tak? Depa pergi 3 orang rumah dia. Ahmad bin Hanbal pesan kepada Yahya bin Ma'in, jangan try. Innahu rajul. Sesungguhnya orang ni rajul yattaqi. Jangan try orang ni, dia ni orang yang baik, jangan cuba dia. Tak payah buat. Yahya bin Ma'in kata tak apa nak jadi pun jadi. Tapi hari ni aku nak try juga cikgu kita. Selama ni dia duk test kita, aku nak pergi test dia pula. Jadi Yahya Ar-Ramadi kata kami pergi rumah dia, dia duduk atas tempat tinggi sikit depan pintu, dia duduk sini. Ahmad duduk sini, Yahya duduk sini, aku duduk dekat bawah. Apabila mereka duduk 3 orang, Yahya bin Ma'in yang nakai sikit lah, murid yang nakai, Yahya kata aku nak test tengok guru kita betul ke tak betul dia punya cakap. Dia buka satu hadis, dia kata, ya Tuan Syekh, aku nak baca hadis, boleh tak hang tolong cek tengok hadis aku baca ni betul ke tak betul. Dia letak 40 hadis. 10 hadis pertama dia baca. Masuk hadis ke-11, dia masuk satu hadis yang bukan hadis milik Abu Nu'aim. Masuk hadis lain. Abu Nu'aim kata stop. Abu Nu'aim orang tua-tua mengajar hadis, dia duduk diam, dia dengar itu baca 10 hadis. Masuk hadis ke-11 bukan hadis dia. Dia kata stop. Ni buat keluar, bukan aku punya hadis. Yahya kata okey, dia tahu. Aku tambah satu, dia tahu bukan hadis dia. Yahya pun buang satu. Baca lagi masuk lepas 20 hadis, Yahya bawa masuk lagi satu hadis lain. Abu Nu'aim kata stop. Ini bukan hadis aku, bawa keluar. Yahya kata okey, dia pun buat macam take note, bawa keluar hadis ke-21. Lepas tu dia bawa masuk lagi satu hadis. Lepas hadis 30 dia masuk satu hadis lagi. Abu Nu'aim kata stop. Apabila lepas 30 hadis, Abu Nu'aim kata stop. Kata Abu Nu'aim kepada mereka, dia tengok daripada 3 orang, dia sebut yang pertama sekali, fa amma hadha fa awra' min an yaf'al mithla hadha. Dia tengok Ahmad, dia kata Ahmad ni orang yang dia tak buat perangai macam ni. Dia warak dia membuatkan dia tak buat perangai macam ni. Kemudian dia tengok Yahya Ar-Ramadi kat depan. Abu Nu'aim kata, budak ni kecil lagi. Dia tak ada keberanian nak main-main macam ni. Ahmad ni warak, dia takkan buat benda macam ni. Dan juga yang seorang lagi, Ar-Ramadi, dia budak kecil, dia takkan buat begini. Kemudian dia kata kepada tu, walakin hadha min fi'lika ya fa'il. Aku tahu yang dok buat perangai macam ni mesti hang punya kerja. Depa orang tak buat. Mesti hang punya kerja. Lepas tu Yahya, Abu Nu'aim ni dia angkat kaki dia, dia tendang Yahya jatuh daripada depan tu, dia tendang, dia tutup pintu, dia masuk rumah. Dia kata dia ni warak punya orang, dia takkan buat perangai macam ni. Dia ni budak kecil, dia tak reti nak melawak macam ni. Ni mesti hang punya kerja. Dia tendang, dia tutup pintu, dia masuk. Ahmad kata kepada Yahya, aku dah abang kat hang, jangan pergi kacau dia. Hang pergi kacau dia sebab apa? Kata Yahya bin Ma'in, kata Yahya, wallahi la rafsatuhu ahabba ilayya min safari. Demi Allah, kena penendang dengan Abu Nu'aim ni lebih aku suka daripada kita musafir jalan-jalan pergi jumpa Abdul Razak semua. Kena tendang tu lagi aku suka daripada jalan kita musafir ni. Jadi dia suka, dan Allah Ta'ala takdirkan Yahya bin Ma'in, nakai dia pun akhirnya dia menjadi ulama jarah wa ta'dil yang paling hebat dah. Di zaman tu dia paling hebat dalam mengenal kecacatan hadis yang tersembunyi. Ni berkat kena tendang dengan Yahya, dengan apa? Abu Nu'aim lah. Lepas kena tendang dia jadi power. Ingatan dia tu bagus. Ahmad ni orang baik, dia tak mau buat perangai macam tu, tapi dia cuba. Jadi itu kesungguhan lah. Ulama hadis ni depa bersungguh. Berjalan, musafir, cari guru. Guru akan bagi kat depa task, kena kerja. Untuk belajar ilmu kan, untuk belajar ilmu, dia tak sama dengan mendalami ilmu. Ini penting. Belajar ilmu, nak tanya fatwa, senang ya, kita boleh tanya fatwa. Apa hukum tu? Cuma walaupun begitu, para ulama memberi pesanan. Sufyan bin Uyainah kata, Allah Ta'ala akan mengampunkan orang jahil 70 dosa. Tapi Allah tak akan sebelum mengampunkan orang alim punya dosa, 1. Yughfar li jahil 70. 70 kali diampunkan kepada orang jahil sebelum diampunkan kepada orang alim. Jadi orang alim, tanggungjawab dia, sebelum dia bagi fatwa, dia kena betul-betul pastikan fatwa dia tu di atas ilmu. Kalau ada perbezaan pandangan ulama, dia kena betul-betul menghayati, dia kena faham apa yang dia pilih, baru dia boleh bagi fatwa untuk orang alim. Sebab tu Sufyan bin Uyainah kata 70 kali dah Allah ampunkan jahil sebelum Allah ampunkan orang alim. Jadi susah. Proses yang orang alim kena letak dalam kepala dia ni susah.
sebelum bagi fatwa. Orang biasa dapat fatwa, amalkan je lah. Orang tanya soalan, selalu orang tanya. Kat sini apa orang tanya? Yang kadang-kadang soalan-soalan begini, ada mazhab yang berbeza. Ada pecahan mazhab, ada pandangan yang berbeza. Jadi nak jawab tu, ini bukan senang. Kena belajar, kena tahu hukum, kemudian baru boleh jawab. Ada ilmu, ini tanggungjawab orang ilmu. Dia tak boleh menjawab sesuka hati je. Walaupun kadang-kadang orang dengar jawapan tu macam senang. Orang telefon, ni duk ada kat Mekah ni. Nak kena buat tawaf wadak ke tidak? Macam nak jawab? Kena buat ke tak tawaf wadak? Umrah. Kena buat ke tak, Haji? Haji kita tak payah. Kena buat ke tak tawaf wadak balik? Okey, untuk nak jawab soalan tu, kalau kita sekadar kongsikan jawapan orang lain, okey. Haji Rahman kata, dulu Haji Rahman belajar haji dengan Haji Basit. Haji Basit pula pergi belajar dengan Dr. Basit. Dia kata tak wajib. Yang tu tak apa. Yang ni apa dia buat? Dia bukan ajak, dia cuma sampaikan. Haji Rahman belajar dengan Haji Basit belajar dengan Dr. Basit. Sampaikan. Dr. Basit kata tak wajib. Biasa. Boleh. Tapi kalau orang tu dia belajar, dia tahu ilmu, dia kena ambil tahu ada mazhab kata wajib, ada mazhab kata tak wajib, alasan mazhab yang kata wajib, Maliki dan Hambali kata tak wajib, kenapa tak wajib? Panjanglah, ini kita boleh cerita dalam kelas haji. Syafi'i kata wajib, kenapa kata wajib? Kalau akhirnya dia cenderung kepada pandangan yang kata tak wajib, tanggungjawab dia dengan orang awam, dia bagi tahu tak wajib. Itu tanggungjawab dia. Tapi untuk keluarkan jawapan tu, proses ni dia kena lalui. Ataupun diikut mana-mana mazhab. Dia berpegang daripada mazhab Syafi'i sebagai contoh, dia jawab berdasarkan mazhab Syafi'i. Tapi ini tanggungjawab orang alim. Dia tak boleh menjawab suka hati je. Tak tahu, tak boleh menjawab. Jadi sebab tu tuan-tuan kadang-kadang bila tanya soalan, mesej, dekat mana-mana ustaz pun kan, jangan kecil hati kalau mereka tak jawab. Sebab nak jawab ni bukan senang. Bukan senang. Berfatwa bukan senang. Kadang-kadang tak jawab tu sebab tak tahu. Ramai orang, saya juga, kawan-kawan juga kadang-kadang, kita tak jawab sebab tak tahu. Kadang-kadang kita tahu, tapi kita tak berani nak jawab. Ruang untuk diri sendiri, kalau kita tersalah, tak apalah, tapi nak jawab ke orang ni susah. Ada keadaan kadang-kadang kita tahu, cuma kita tak tahu, tak boleh nak jawab. Kadang-kadang kita tahu, tapi mungkin jawapan tu kontroversi. Jawapan tu kalau dijawab sepatah, dua patah, kontroversi. Ada benda, ada isu yang begitu. Ada banyak yang isu complicated yang kadang-kadang orang yang belajar fiqh, mereka tahu, ada pandangan macam ni. Tapi nak pergi cerita ke orang, bila orang tahu pandangan begitu, akan pecah belah, akan bergaduh orang akan terkejut. Jadi ada banyak pertimbangan untuk orang yang tidak menjawab soalan. Sebab itulah di zaman pertengahan dahulu kan, yang menjawab ni, yang bagi fatwa adalah mufti yang dilantik ataupun mufti-mufti institusi. Mereka bagi fatwa. Orang alim biasa, dia pun tak bagi fatwa. Sebab nak bagi fatwa tu susah. Ada bab kita tak tahu. Ada bab kita tahu tapi kita tak tahu nak jawab. Tak boleh, tak berani nak jawab. Ada bab yang jawapan tu kontroversi, kita tak jawab. Ini semua pertimbangan-pertimbangan dia lah. Yang perlu orang ambil perhatian. Tapi tuan-tuan teruskan bertanya lah. Teruskan bertanya. Tanya pun kadang-kadang tengoklah juga kan. Dia tengoklah. Saya sendiri, saya jenis orang yang malas menjawab. Tuan-tuan, ada orang yang memang rajin, bersungguh, jawab dan sebagainya. Saya sendiri, personally, saya kalau jawapan ni berat sikit lah. Kalau orang telefon tanya, saya jawab lah. Tak ada pilihan kan, ada orang telefon. Haji Rusdan telefon, Ustaz ni macam mana? Takkan nak kata busy ke? Kita tak boleh kata busy sekali telefon lain. Saya pun jawab lah. Haji Rusdan biasa connect tanya, dia telefon. Jadi kalau telefon, kita akan jawab lah. Telefon, kita jawab ni. Jawapannya begini. Tapi kalau mesej ni, kadang-kadang tuan-tuan mesej saya, tengok lah 2-3 hari baru saya jawab lah. Sebab kelemahan sendiri. Ada orang tanya soalan, dia bagi penulis buku, hantar muka depan buku. Ustaz, dia ni okey tak? Penulis buku ni. Hang nak suruh aku buat apa? Takkan nak suruh aku baca buku tu dulu. Lepas tu ambil tahu dia okey ke tak okey. Lepas tu baru jawab. Saya pun lalas, saya tak jawab lah. Susah lah soalan macam ni. Tuan-tuan nak tanya soalan boleh, tapi bertimbang rasa lah juga kan. Tanya soalan hukum, kita bolehlah jawab. Tapi bagi muka depan buku. Okey tak penulis buku ni? Macam mana nak jawab? Ataupun bagi kuliah sejam setengah. Okey tak apa ustaz ni cakap? Aku nak kena pergi tengok ustaz tu cakap sejam setengah dulu. Lepas tu nak kena jawab kau okey ke tak okey? Leceh lah. Kan soalan pun.
Timbang rasa lah kira kan. Timbang rasa. Ini penting juga. Tapi teruskan bertanya, teruskan menuntut ilmu. Mudah-mudahan ini memberi manfaat kepada kita. Okey, kita berhenti dulu. Boleh, saya tengok kertas senang sebab saya tak ingat soalan. Okey, senang. Baik. Bagaimana nak mendidik jiwa agar cintakan ilmu agama? Okey. Satu kan, ini benda yang paling penting yang saya buat kot saya rasa. Antara benda yang saya dah sebut juga sebelum ni, belajar bahasa Arab ni benda yang saya rasa antara benda yang betul-betul penting yang saya buat lah. Saya invest masa setahun. Tahun pertama kat matrik tu belajar bahasa Arab. Tak, bukan saya. Haji Syarul tak buka. Setahun yang bersungguh betul lah. Setahun seminggu 14 jam belajar bahasa Arab. Dan setahun tu, lepas tu boleh lah. Boleh faham lah. Boleh buka buku, boleh faham. Saya start ni bawah. Level paling rendah lah kira untuk yang budak belajar agama ni. Tapi ini benda yang pada saya keputusan yang paling tepat saya buat, belajar bahasa Arab. Sebab semua benda lain berkaitan ilmu agama, dia bergantung kepada kemampuan kita memahami bahasa Arab. Itu basic, asas. Kalau kita tak boleh ni, benda-benda lain dia akan tempang. Mau tak mau dia akan tempang. Apa sahaja ilmu, dia akan ada ketempangan dia. Kalau tak boleh bahasa Arab. Ini satu yang alhamdulillah saya buat keputusan itu. Apa sahaja ilmu agama, Quran, hadis, fiqh, usuluddin, akhlak, apa sahaja ilmu, dia kena start dengan bahasa Arab. Sebab semua buku-buku utama dalam bahasa Arab. Itu satu. Yang kedua, saya telah melihat banyak contoh orang yang start belajar bahasa Arab bila dia mai umur 30 lebih, 40 lebih ni, ramai yang terkandas sebelum berjaya. Ramai, ada yang berjaya. Tetapi ramai yang sebelum berjaya dia terkandas dah. Jadi saya ingat keputusan yang alhamdulillah Allah Ta'ala bagi taufik untuk belajar bahasa Arab masa umur 17, 18. Sebab kalau dia dah mai 30 lebih ni, alamak, dia susah lah. Minggu ni dia duk fa'alu, minggu depan yaf'alani, yaf'aluna, lepas tu minggu lagi satu dia tak lalu terus. Dia duk pusing, lah dia lupa habis. Itu ini kan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Sebab saya mula masa awal, ada orang mula daripada awal umur 11, 12 dan sebagainya lagi bagus. Tapi saya mula 18 ni alhamdulillah. Saya bersyukur kepada Allah Ta'ala time tu mula. Dan kesungguhan belajar ilmu agama ni sama macam ilmu lain. Kalau kita minat, kita akan bersungguh. Kalau kita minat, kita bersungguh. Dan ada benda yang memang saya suka, dan bila kita duduk dengan kawan-kawan yang minat dengan, kita seronok buat benda yang kita suka. Saya dengan kawan-kawan research team 2-3 orang. Ini kita tak fikir pasal pahala ke kebaikan, kita tak fikir juga. Tapi kerana benda yang kita buat tu kita seronok, kadang-kadang kami akan habiskan sepanjang malam sampai pagi 3-4 jam Skype sembang untuk nak takhrij beberapa hadis. Kadang-kadang sampai tersengguk. Research team adalah kawan-kawan kita 2-3 orang kat Malaysia. Sampai tertidur. Sebab seronok. Semua orang seronok buat benda tu. Benda yang kita seronok. Jadi pada saya, kalau hobi kita kena, bidang tu bagus, kita seronok. Kami sekali tu perbincangan, ada 2-3 orang kawan. Saya tak mau ceritalah nama-nama mereka sebab mereka ni terlibat dalam banyak diskusi. Saya tengah duduk sembang, tak ingatlah bab apa tengah sembang. Bab usuluddin kot, bab tu. Satu benda penting kita duduk sembang. Perbezaan mazhab apa semua. Lepas tu, cameraman kita masuk, Sobri masuk sebab dia nak test tu. Saya panggil mai masuk tadi. Kawan-kawan lah semua. Sobri masuk, dia duduk 3 minit. Ni apa cerita apa ni? Aku tak tahu apa pun. Dia keluar balik. Dia kata ni tempat ni aku tak payah masuk lah. Bukan tempat aku untuk masuk. Sebab kadang walaupun perbincangan tu perbincangan yang orang biasa masuk, dia rasa macam apa mereka duk buat ni? Tasalsul penciptaan punya tasalsul satu lepas satu, tasalsul khalq fil madhi wal mustaqbal, masa dahulu, masa kemudian, antara khalq ada penciptaan, maksudnya makhluk ataupun proses penciptaan. Ini semua basic lah, bukan basic, dia benda yang mendalam dalam usuluddin. Kalau orang tak ambil tahu, dia masuk apa duk cerita ni, macam tak ada kena-mengena dengan agama pun. Tapi isu-isu begini, kalau orang tu minat, dia belajar, dia ambil tahu. Apa sahaja bidang. Sebab setiap bidang yang kita orang awam nampak ni, kita nampak atas je. Kita tak tahu bawah tu macam-macam benda duk ada. Tajwid kan, kita belajar tajwid, kita belajar baca je. Kita belajar baca, ada ikhfa, ada idgham, ada iqlab, ada badal, ganti huruf.
ada yang tebalkan suara, ada yang nipiskan suara, itu yang kita tahu. Tapi untuk pakar bidang tu, mereka belajar mendalam. Dia belajar pasal dekat mana, bila mat jaiz, boleh baca panjang 5-4, boleh baca pendek 2. Macam mana asalnya boleh baca panjang dan boleh baca pendek? Macam mana cara orang Quraisy baca? Macam mana cara orang di Kufah baca? Macam mana kabilah-kabilah Arab yang berbeza membaca ayat ni? Dia pun belajar begitu. Hukum yang berbeza di dalam bacaan. Basrah baca macam mana? Kufah baca macam mana? Perbezaannya di mana? Ada benda yang kita nampak atas tu basic je, simple. Bawah tu banyak perkara yang berlaku. Sekecil-kecil benda, ada perbahasan yang sangat mendalam di sisi ulama'. Bismillah ni ayat first ke tidak di dalam Fatihah? Kita buka mushaf, kita tengok ada bismillah, kita baca. Tapi pada pengkaji, ada banyak perbahasan dia. Ada yang kata dia ayat. Para qurra mengatakan ayat pertama dalam Al-Fatihah. Para fuqaha, majoriti pandangan mengatakan bukan ayat pertama dalam Fatihah. Kenapa ada beza? Qurra dengan fuqaha. Qurra ni pakar qiraat, fuqaha muhaddis, pakar hadis. Kenapa pakar hadis dengan pakar qiraat berbeza pandangan? Pakar qiraat semua dengar, trend belajar berbeza. Pakar qiraat ambil daripada guru, daripada guru. Pakar hadis pula melihat daripada amalan Nabi SAW. Apa yang Nabi baca macam mana? Kita buka mushaf, kita nampak Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi di sebalik tu, dia pun ada perbahasan yang panjang. Hadis juga sama tadi. Nak tahu hadis sahih, hadis daif, hadis palsu. Kita nampak senang je. Kita beli buku-buku moden, dalam kurungan last kali hadis daif. Tapi di sisi muhaddisin, mereka ada perbahasan yang sangat panjang. Nak menentukan hadis tu sahih ke, daif ke. Hadis yang sahih dah. Perkataan mana yang Nabi sebut? Yang ni ke ataupun perkataan yang lagi satu? Mereka ada disiplin ilmu yang sangat panjang. Ini semua, apabila orang ada kesungguhan, dia akan dapat. Dan sebagaimana kita sebut, bukan semua orang boleh menguasai semua benda. Masyaikh mana yang perlu diikut? Orang yang tahu ilmu tu, bukan macam kaedah tadi, bukan semua orang tahu semua benda. Bukan semua orang faham semua benda. Ikutlah guru berdasarkan bidang kepakaran dia. Kalau nak tanya soalan tentang perbankan Islam, ada orang pakar tentang perbankan Islam. Kalau nak tanya soalan tentang hukum hakam tajwid, ada orang pakar tentang hukum hakam tajwid. Kalau nak tanya soalan tentang hadis, ada orang yang bagus di dalam hadis. Nak tanya soalan pembahagian harta pusaka, ada orang harta pusaka bidang dia. Nak tanya hukum hakam haji, ada orang pakar dalam bidang haji. Bidang masing-masing. Jangan salah. Dalam dunia, kita tak salah. Kan? Kita tak salah dalam dunia. Sakit kulit, kita tak pergi cari doktor mata. Kalau kita pergi cari doktor mata pun, doktor tu terperambat kita. Hang salah klinik, ambil klinik lain. Dia tak layan kita. Agama juga sama. Soalan basic nak tanya, bolehlah. Tapi soalan yang mendalam, ada pakar dalam setiap bidang yang kalau betul-betul nak faham, kena jumpa pakar tu. Bidang kepakaran mereka masing-masing. Jadi itu berkaitan dengan ilmu. Mana? Bagaimana istiqamah menuntut ilmu. Betul tak? Okay. Berkaitan dalam agama ni, mana prioriti atau keutamaan? Mungkin kita tauhid dulu ke macam mana? Semua yang wajib untuk keperluan hidup kita, dia wajib dituntut. Keutamaan, sekurang-kurangnya, ibadat-ibadat yang wajib dilaksanakan itu mesti. Akidah, kita mesti kenal Allah Ta'ala Tuhan kita. Tak boleh sembah makhluk lain selain daripada Allah Ta'ala. 6 rukun iman kita mesti berpegang. 5 rukun Islam kita mesti beramal dengannya dan faham. Agama ni nak mudah. Sebab nak bagi tahu ada orang yang tak cerdik dalam agama. Nabi SAW meraihkan. Ada orang tak pandai. Agama ni bukan semua orang cerdik, bukan semua orang bersedia. Jadi Nabi tak susahkan orang. Nabi cuma sebut kepada para sahabat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi artinya, pergerakan solat wajib. Hang pandai ke, hang bodoh ke, hang wajib buat. Akai tak betul pun, mesti wajib buat pergerakan solat. Kena tengok, kena belajar macam mana cara solat. Ada benda yang nama dia rukuk, ada benda yang nama dia sujud, ada benda yang namanya takbir. Kena ikut. Bacaan dalam solat, la solata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tak ada solat bagi orang yang tak baca Fatihah. Fatihah wajib, kena hafal. Tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Solat dimasuki dengan takbir, keluar dengan salam. Itu wajib. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Wajib juga.
Kana Nabi yu'allimuna at-tasyahud kama yu'allimuna suratan minal Quran. Nabi mengajarkan kami tasyahud sebagaimana mengajar kami baca Al-Quran. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah wajib. Takat tu je. Yang lain tak wajib dah. Minimum requirement itu je. Yang tu je hafal cukup untuk masuk syurga dah. Haji kena hafal. Haji tak payah hafal. Nabi SAW kata, khudhu anni manasikakum. Nabi tak buat kursus haji pun. Perjalanan haji yang pertama, para sahabat ikut Nabi SAW dekat satu-satu checkpoint. Ketika itu Nabi SAW tunjuk dekat para sahabat. Jadi minimum requirement nak buat haji macam mana? Ada mutawif. Masa nak buat tu tanya mutawif. Mutawif habaq, kita boleh ikut. Sebab haji ni banyak. Sekali dia nanti tercampur aduk semua. Untuk kita senang. Kita pergi haji, mungkin sekali dua seumur hidup, kita hafal manasik betul-betul. Tawaf 7 pusingan, sa'i daripada Safa sampai Marwah, baling hari first Aqabah sahaja, kemudian hari lain jamrah pertama, kedua, ketiga, kita hafal. Tapi bagi orang yang akal dia kurang mampu, dia tak hafal semua. Dia ikut mutawif sahaja. Ikut mutawif. Mutawif kata tawaf, dia pun tawaf. Mutawif kata sa'i, dia pun sa'i. Mutawif pergi ke Arafah, okey dah start waktu doa Arafah, dia pun keluar pergi doa Arafah. Mutawif kumpul mereka ramai-ramai malam kat Muzdalifah, jom jamak maghrib dengan isyak, time tu dia jamak maghrib dengan isyak. Itu dah memadai dah. Minimum requirement untuk haji. Jadi haji ni kalau tak belajar tak apa, pergi sana belajar pun tak apa. Boleh. Cuma kita pun dah spend banyak, kita sekali seumur hidup untuk sempurnakan ibadat kita, kita belajar banyak. Jadi ilmu agama yang compulsory ni tak banyak lah. Tak banyak. Tapi sebagaimana kita bersungguh untuk dapatkan banyak ilmu dunia, demikian juga ilmu agama kena bersungguh juga. Sebab dia, ilmu agama ni kegunaan dia lebih panjang daripada dunia. Kegunaan dia di akhirat nanti. Okey? Okey kat je? Macam mana nak istiqamah tu kan? Dah. Lebih kurang masuk sekali. Masuk dalam tu kira.